Okey, saya bagi satu contoh untuk plan B59dB Okey, B59dB ni harga dia RM59. Okey, bulanan dia RM62.54. Okey. Jadi, waktu nak daftar nombor ni, tak kira lah apa kekalkan nombor daripada telefon lama ataupun nak daftar nombor baru, lah bayaran yang perlu dibuat adalah RM59. Okey, ni pembayaran awal, pembayaran permulaan lah. Pembayaran untuk langgan B59. Alright, andai kata langganan ni kita nak bermula daripada 1 Januari, okey, maksudnya pada 1 Januari tu kita kena bayar RM59. 1 Januari kena bayar RM59. RM59. RM59 ni untuk sebulan punya bayaran. Maksudnya 1 Januari sampai 30 Januari. Okey. Untuk cycle 1 Januari hingga ke 30 Januari kita dah bayar tadi RM59. Masuk aja 1 Februari. Okey. Masuk 1 Februari ke 28 Februari, sebab dia 28 hari je Februari biasanya. Berapa yang kita kena bayar? Bayaran dia adalah RM62.54. Okey. Ini untuk cycle yang Februari. Maksudnya macam mana tahu? Bila masuk je 1 Februari tu, maksudnya kita dah kena bayar RM62.54 ataupun sebelum 1 Februari dah kena bayar RM62.54. Kalau kita tak bayar RM62.54, apa yang akan berlaku? Sebenarnya dekat sini, okey, pada 1 Februari ke 28 Februari ni, kalau kita tak bayar, kita cek kita punya amount due dia akan macam ni tau. Amount due dia akan kosong. Macam mana amount due dia boleh kosong? Sebab kita tak ada hutang. Hutang bila? Hutang pada cycle 1 Januari ke 30 Januari. Sebab apa kita tak ada hutang? Sebab kita dah bayar tadi masa mula-mula RM59. Okey, seterusnya pada 1 Februari ke 28 Februari, ini adalah cycle yang baru. Okey, pada cycle yang baru ni kita dah, bila dia masuk 1 Februari, kita dah perlu bayar RM62.54. Sebab apa? Sebab kita dah dapat apa yang dijanjikan untuk B59dB, iaitu 44GB data dan unlimited call dan 100 SMS. Yang ini kita dah dapat. Pada 1 Januari pun kita dapat. Bila kita bayar je RM59 ni pada 1 Januari, kita dah dapat 44GB data, unlimited call dengan 100 SMS. Okey, bila tamat je 30 Januari, tamatlah. Okey, lepas tu dia masuk je 1 Februari, dia akan bagi lagi 44GB data, unlimited call dengan 100 SMS. Yang mana kita dah perlu bayar RM62.54. Kalau kita tak bayar, dia tak tulis apa-apa lagi. Dia akan tulis pada 1 Mac. 1 Mac. Pada 1 Mac ni, amount due kalau kita cek dekat phone kita, bintang 150, bintang 150, bintang hash, amount due akan jadi RM62.54. Pada 1 Mac, dia akan update dia punya hutang tu. RM62.54 ni maksudnya apa? Kita berhutang. Kita berhutang pada 1 Februari ke 28 Februari. Kalau kita tak bayar, maksudnya dalam tempoh 1 Februari ke 28 Februari adalah tempoh yang mana kita perlu bayar RM62.54 walaupun amount due-nya adalah kosong. Okey? Amount due kosong tu bukan maksudnya dalam bulan tu kita tak ada hutang. Bulan tu kita tak ada hutang. Itu bulan lepas tak ada hutang. Dan bulan ni janganlah kita tak bayar. Bila kita tak bayar akan jadi hutang. Okey, so kalau kita dah bayar RM62.54 sebelum 1 Februari, jadi pada 1 Februari ni akan jadi negatif RM62.54. Okey. Ini adalah amount due yang sepatutnya bagi setiap pelanggan black. Okey, pelanggan black B59dB. Kalau dia B89dB, kenalah negatif RM94.34 ataupun lebih. Okey, maksudnya kat situ bulan tu dia dah bayar.
Kalau amount due kosong, maksudnya bulan tu dia tak bayar lagi. Untuk cycle ni, dia tak bayar lagi. Okey, seterusnya macam saya cakap tadi, yang konon contohlah dia tak bayar pada 1 Februari ke 28 Februari dia tak bayar RM62.54 ni. Sebab dia tengok amount due dia kosong. Bila dia dial bintang 150 pada 1 Februari ke 28 Februari ni amount due dia kosong. Dia kata, oh aku tak ada hutang, so tak payah bayar, kata dia. Salah sebenarnya ya. Sebenarnya dia tengah menggunakan ataupun sedang menggunakan pelan yang diberikan ini. Bila pelan tu telah dimasukkan, wajiblah kita bayar. So kalau dia tak bayar pada 1 Februari ke 28 Februari, pada 1 Mac, bila kita dial bintang 150 bintang hash ni, amount due dia akan jadi RM62.54. Okey. Maksudnya pada cycle yang baru ni, kita dah masuk cycle baru ni 1 Mac ke 31 Mac. Maksudnya kita dah masuk cycle baru. Jadi dekat sini cycle baru ni kita belum bayar lagi sebab dia belum update lagi akaun dia ni. Tapi yang untuk bulan lepas punya dia dah update. Kalau bulan lepas iaitu 1 Februari ke 28 Februari tak dibayar RM62.54 ni, maka amount due dia adalah RM62.54 pada 1 Mac. Okey. Pada 1 Mac dia dah ada hutang. Hutang bila? Hutang yang cycle lepas. Okey. So pada Mac ni bila dia nak bayar, contohlah dia bulan lepas dia tak bayar. So bulan ni dia kata, oh aku dah ada hutang lah, so aku kena bayar. So dekat sini dia pergi bayar RM62.54. Jadi amount due dia akan jadi kosong. Okey. Dekat situ dia anggap, biasanya user akan menganggap, oh aku dah tak ada hutang. Tapi sebenarnya dia berhutang pada bulan ni punya. Okey. Bulan lepas punya dia dah bayar. Itu yang tertunggak. Amount due ni yang tertunggak. So yang bulan ni punya dia belum bayar lagi. Kalau kita tak nak tertunggak, kita kena bayar bila masuk je cycle baru, kita dah kena terus bayar. Ataupun sebelum cycle baru tu datang, macam ni contoh 1 Februari ke 28 Februari ni, sebelum masuk ke 1 Mac, kita dah kena bayar. Kita kena pastikan dekat kita punya amount due adalah RM62.54. Dia yang jadi keliru tu sebab user biasanya dia tak bayar tau. Dia tak bayar sebab dia anggap kosong. Lepas tu bulan ni dia tak bayar. Lepas tu dia cakap, aku baru tak bayar sebulan, kenapa dah sampai hutang sampai 2 bulan punya hutang, dia cakap macam tu. Sepatutnya dia kenalah bayar yang bulan lepas punya, sebab tu dia dah terkeliru kat situ. Alright. Okey, andai kata dia dah bayar RM59 ya, RM59 pada Januari. Masuk je Februari, dia tak bayar RM62.54. Sebab apa? Sebab dia menganggap, sebab pada Februari ni kan amount due dia kosong. Amount due kosong. Confirm amount due memang kosong sebab first month dia dah bayar tau. First month dia dah bayar untuk Januari. So pada Februari tak adalah dia hutang kan. Macam tuan rumah datang ke rumah sewa minta bayar rumah sewa, dia kata, bulan lepas kau tak bayar. Dia tak cakap macam tu sebab bulan lepas kita dah bayar dah ni. Bulan lepas kita dah bayar. So sepatutnya kita sebagai pengguna kena alert. Oh bulan ni aku dah kena bayar dah. Masuk 1 Februari aku dah kena bayar. Ataupun sebelum masuk cycle baru iaitu 28 Februari. Patutnya kita dah kena bayar RM62.54. Dah kena bayar dah. Okey, andai katalah user ni dia tak bayar. Yang ni dia bayar, yang ni dia tak bayar. Masuk Mac, hutang dia dah jadi RM62.54. Okey. Masuk je April. Okey, andai kata yang Mac pun dia tak bayar juga RM62.54. So dia akan berhutang lagi RM62.54. So dia dah berapa kali hutang dah ni? Ni hutang Februari, ni hutang Mac. 2 kali hutang. Okey. Seterusnya pada bulan Mei dia tak bayar juga. Yang untuk April, so pada Mei tu dia akan keluar lagi RM62, dia akan berhutang lagi 54 sen. Okey. So total dia ya, Januari dia tak ada hutang. So pada Februari ni kosong, dia tak ada hutang. Tapi Februari dia tak bayar. Okey. Februari dia tak bayar, hutangnya dituntut pada bulan Mac. Pada bulan Mac keluarlah satu statement mengatakan anda tidak bayar lagi. Bukan dia cakap yang itulah, tapi maksudnya kat sini bila ada bukan negatif ya. Sorry, bukan negatif. Dia ada hutang. Bila ada hutang maksudnya plus RM62.54. Dia kata, okey, ini tak bayar lagi bulan lepas ni. Pada Mac tu ya. Okey, seterusnya pada April pun dia tak bayar. Ni Februari tak bayar. Pada April dia tak bayar untuk Mac punya. Untuk Mac ni dia tak bayar.
Jadi total keseluruhan pada April hutang dia menjadi RM125.08. Ni RM62.54 campur dengan RM62.54 pada bulan Februari punya dengan bulan Mac punya. Tapi diterangkan ataupun diupdate pada bulan April. Okey, seterusnya bulan April pun dia tak bayar juga. Okey, bila bulan April dia tak bayar, hutang dia akan menimbun menjadi RM187.62. Okey. Bila dah jadi macam ini adalah nilai terakhir Nilai terakhir dia sebelum nombor dia di-terminate. Untuk fasa bar tu bila first, pada 1 Februari ni dia pada 1 Mac ni dia tak bayar hutang Februari, dia akan di-bar. Dia akan bar kat sini. Kalau dia tak bayar. Kalau dia tak bayar pada April pula seterusnya berturut-turut, dia akan di-block di sini. Dia akan di-block di sini selama 30 hari. Lepas tu pada Mei dia tak bayar juga nombor dia pada hujung Mei, iaitu pada 31 Mei dia akan di-terminate. Pada RM187.62 ni dia akan terminate. Bila dia terminate, nama dia akan blacklist dekat mana-mana telco. Walaupun black ni dia bukan postpaid, tapi dia punya konsep dia macam postpaid. Tapi pembayaran dia bukannya macam postpaid dan pengiraan dia bukan macam postpaid yang ada pro rate. Yang ni tak ada pro rate. Maksudnya masuk je cycle baru dah menjadi tanggungjawab kita sebagai user untuk membayar berapa plan yang sepatutnya kita bayar. Macam contohnya bil 59GB ni kita perlu bayar RM62.54. Macam itulah lebih kurang. So, saya nak nasihatkan je, bila dah mencapai blok ni kena bayar cepat-cepat. Sebab kalau dah sampai dekat terminate, urusannya akan menjadi sedikit rumit sebab kita perlu membuat permohonan untuk membuka kembali nombor ni ataupun mengaktifkan kembali nombor ni, dan sekaligus membayar penalti sebanyak RM50. RM50 campur dengan hutang yang kita ada adalah RM237.62. So, ini adalah satu jumlah yang sangat besar kalau kita bertangguh nak bayar. Kalau kita rasa macam plan ni mahal untuk kita dengan dapat 44GB data ni dengan unlimited call, adalah lebih baik anda sebagai user downgrade ke plan yang lebih murah ataupun downgrade ke prepaid. Downgrade ke 1X or X prepaid yang ada validity 2 tahun 4 bulan. Right. Jadi setakat ni itu saja penerangan daripada saya. Baiklah, sekiranya bil yang diterima dia lebih daripada nilai komitmen bulanan, boleh cek balik video saya yang berkenaan dengan SMS daripada scammer yang sedut kredit ataupun dia naikkan bil. Boleh cek dekat situ. Dia punya SMS tu akan ada RM5 ke, RM2 ke, RM3. Maksud satu SMS yang dihantar, dia akan charge kita RM3. Ataupun cek balik adakah anda ada membeli happy hour pada last month-nya tu. Last cycle. Assalamualaikum.